Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to channel. Macam biasa hari ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So video hari ini Zul mau nak fokuskan kepada 4 year circle dan juga Zul akan pergi juga sedikit kuartal di altcoin untuk tengok adakah good buy untuk anda ataupun tidak. So untuk video kali ni ataupun video untuk hari ni Zul nak fokuskan kepada adakah Zul bullish, adakah Zul bearish. Untuk menjawab soalan tu nanti Zul akan perlu pergi ke 4 year circle. Zul akan tunjuk data itu untuk anda faham apakah Zul bullish ataupun bearish untuk tahun ini ataupun untuk long term ataupun short term untuk pergerakan Bitcoin. So guys, sebelum kita pergi more detail lagi, kita review dulu market di coin market cap untuk tengok apakah yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk ataupun untuk tempoh 24 hours untuk hari ini. So currently Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di kuartal 1.9 trilion. So expected hampir ke dah pun 2 trilion. So kita nak tengok bila total market berada di 2 trilion. Sekiranya kita berada di atas 2 trilion, meaning itu petanda untuk Bitcoin melakukan kenaikan yang lebih drastik untuk ke atas. So volume sikit bertambah sebenarnya 80 ke 96. BTC juga regain daripada 40 1.0 ke 40, hampir ke 42. And then Ethereum juga meningkat 18.8. So Ethereum, kepada yang siapa dah lupa, ingat Ethereum dia ada update Ethereum 2.0 daripada proof of work akan bertukar menjadi proof of stake. So supposedly tahun lepas tu apapun dia dah delay sepatutnya based on kita punya quarter plan atau Ethereum punya plan expected lah tahun ini. Adakah tahun ini akan diriliskan tak pasti, tapi mostly expectation lah tahun ini. So ke Ethereum 2.0 dia boleh berlaku untuk tahun ni, dan apa yang akan berlaku expectation quarter summon kan, seperti 4 year circle ataupun expected so adalah another 5 year circle ataupun circle yang baru dalam kripto. Nanti saya akan terang dia untuk anda lebih detail untuk anda faham. So secara ringkas kita tengok untuk hari ni total market increase hampir 2%, volume sikit drop 4%, BTC juga drop hampir 0.27. So kita tengok harga semasa Bitcoin berada di 43, so gold dah lebih pada 42. Itulah kuartal kita punya major kuartal resistance sebelum ni antara 42 dan 30. Now kita berada di resistance yang perlu kita break adalah 46 untuk break more ke atas. Ethereum kembali balik $3 ke 2.81. Expected Cardano kena $1. Yes, Cardano dah pun kembali 1.1. So macam dia cakap semalam, Cardano perlu berada di 1.1 untuk Zul kembali profit. So untuk Cardano peningkatannya 11%. So dia cakap itu good per buy untuk di 70% retracement, iaitu harga dalam 70% 80% tu. Sama juga kuartal ni Zul akan tunjukkan chart adakah masih good buy untuk anda, nanti Zul akan terangkan di chart. So lain-lain kawan turut melakukan peningkatan yang drastik. So let's go kita pergi ke dia punya chart, iaitu fear index untuk semalam adalah 40. So expected akan melakukan kenaikan lagi. So untuk BTC USD Zul akan update sedikit kata pergerakan ni. So siapa nak tengok apa tu, apakah analisis tu tentang pergerakan ni, anda boleh tengok ke YouTube semalam. So expected ada di semalam tu dah release kan, iaitu ni point penting untuk bull dan bear. So expectation itu anda perlu tengok untuk video ni untuk tengokkan apakah pergerakan yang lebih lanjut untuk ni. So untuk hari ni Zul akan update sedikit saja sebelum Zul pergi ke chart 4 year circle, iaitu untuk update ni lah expectation mostly untuk tengok akan break ni, mostly price akan bermain still lagi dalam kawasan channel ini. Break saja ini expectation kita akan more ni atas, and kat sini maknanya kita akan ada satu kata hidden resistance. So hidden resistance tu macam mana nak cari? So kita akan cari, kita gunakan, Zul akan cari expectation yang ini, swing high tu yang macam ni. So kita akan cari yang ni. So ini kalau kita tengok yang ni, kita mungkin Zul akan ubah color sikit untuk tengok kata dia punya reaction. Reaction tu nampak kita ada reaction di kawasan ini, dan breakout bawah, reaction breakout balik ni atas. So inilah hidden kuartal current kita punya kuartal resistance yang boleh menyebabkan price tu naik lagi dan drop. So untuk currently tengok price tu sampai mana. So untuk explanation malam tu tak masukkan explanation ni. So untuk yang semalam anda tengok yang ni, kemudian anda perlu tengok juga sebab apa yang video semalam ada expectation akan jatuh bawah dan juga naik atas. Tu untuk hari ni kita akan expectation, kalau anda tengok, mungkin anda tengok video ni mungkin dah price dah sampai kawasan ni. So expectation bila price sampai kawasan ni still lagi kawasan hidden resistance, kemudian channel, so ada expectation boleh drop lagi ke bawah. Sekiranya kita break channel ni, meaning kita akan expect kita akan challenge 46 dan kita akan buat hyper pump untuk Bitcoin. Expectation dia akan pergi ke major resistance di kawasan 55 dan 60k. So itulah pergerakan Bitcoin untuk hari ini. Ada posisi untuk melakukan kenaikan, tapi still lagi BY kita masih berada dalam channel
still lagi beli price sampai kawasan ni sekiranya 44 ni resistance kuat, expectation kita akan berlaku sikit rejection boleh balik ke bottom channel ini. So itulah di BTC. So let's go, kita pergi ke Ethereum. Adakah Ethereum good buy untuk sekarang untuk long term? So Ethereum expectation dah pun melakukan pump, expected bagi support iaitu di kawasan 25 dan 33 lah good position untuk buy untuk currently. Siapa nak buy sekiranya anda punya average still lagi berada di atas macam tu, average tu berada 31 tapi dah hampir. So untuk zone bukanlah good position untuk buy. Sekiranya anda average anda per unit mesti berada di 4038. So price berada di kawasan ni still lagi good anda position untuk buy, untuk DC, untuk reducekan anda punya quarter average per unit price untuk drop ke bawah. Expect kalau naik nanti expect anda akan untung dengan cepat. So let's go pergi ke Koti. Di Cardano dulu, adakah good position untuk buy untuk sekarang? So untuk Cardano adalah consider still lagi good position to buy. Sebab apa? Dia still lagi berada dalam last major support iaitu ada 1.2 dan 0.7, iaitu 68% diskaun dan 78% diskaun. So anda buy ni adalah expectation anda beri dalam 60 lebih diskaun daripada harga daripada all time high. So meaning untuk long term adalah good position. Untuk currently dah hampir berada dia punya average. So expected kalau naik lagi expected dia akan kembali profit untuk Cardano. So ada Cardano sampai 1000. So untuk Cardano, siapa yang nak buy, consider now still lagi good position untuk buy untuk long term. Tapi ingat, sekiranya anda nak buy ni, make sure duit yang anda invest tu anda boleh hold term, long term ataupun hold untuk long term expectation lebih pada at least 5 tahun, expectation tahun 2025. Sebab apa? Sekiranya follow 4 year circle yang tu akan terangkan tadi, expectation tahun 25 barulah kita akan ada mega pump. So untuk di Koti macam ni kak, sekiranya anda berminat beli Cardano ataupun hold Cardano, anda make sure juga anda ada hold Koti. So Koti tu ada 1000 juga coin, cuma tu buy high itu iaitu buy kawasan ni. So now tu kata negative expectation daripada average tu banyak ni, iaitu kawasan 0.56 tu. Sekiranya anda baru nak beli Koti, now adalah good position untuk anda buy, ataupun anda nak buy untuk reducekan anda punya kata average macam Zul adalah good position untuk Zul buy di kawasan ni untuk reducekan kawasan ni. So kenapa Zul tak buy Koti sekarang? Disebabkan sudah terangkan sebelum ni, iaitu currently Zul sedang kontrol dia punya modal untuk preparation untuk tahun ni. Tahun ni ada kata big movement untuk dalam dia punya live, ialah tu expected tu akan quit job, kemudian tu akan create business sendiri untuk expected buat own business lah. So meaning untuk tahun ni tu perlu prepare untuk tu punya emergency money modal. Sebab tu hold segala pembelian, tu hanya hold apa yang tu ada sekarang. So untuk anda, sekiranya anda masih ada modal yang boleh spare lagi, consider now adalah good position untuk anda buy di Koti. Di Koti pun dah breakout kita punya support ni, tu ada satu trendline iaitu dah pun breakout. So breakout pun still lagi macam dekat sama di Koti, iaitu price number ada di kawasan 68% discount dan 78% discount, iaitu golden box untuk buy untuk long term. So siapa yang dah follow tu, yes, ramai yang follow tu itu buy di atas ni, tak masalah. Kau anda boleh buy untuk di kawasan ni untuk at least reducekan anda punya average di untuk drop ke bawah. Tu tengok macam mana kalau tu ada expected ada spare lagi kalau kata masuk 10k quarter SP tu, mungkin tu akan sikit invest lah di Koti sikit untuk reducekan tu punya average ni untuk drop sikit, at least berada dalam kisaran 30 sen. Sekiranya dia naik, tu akan kembali balik profit untuk more long term. Tu Koti tak salah, tu even tu price continue tu akan hold untuk long term. Sebab apa? Duit yang tu invest tu more boleh hold untuk another 5 year. Expected untuk tahun 25 akan barulah berlaku mega pump untuk next pump untuk Bitcoin. So pun nanti tu akan terangkan di 4 years punya chart. So itulah sedikit chart yang coin yang ada good position untuk buy untuk long term adalah Koti dan Cardano, dan lain-lain coin juga ada beberapa lagi coin. So apapun, let's go kita pergi ke chart Bitcoin, iaitu chart Bitcoin 4 year circle. So kita akan pergi ke 4 year circle punya chart, iaitu ini. So, adakah Zul bullish ataupun bearish? So, untuk long term Zul memang bullish, untuk short term Zul adalah bearish. Sebab apa bearish? Untuk disebabkan Zul follow 4 year circle, iaitu 4 year circle kita come back balik ke belum-belum ni, iaitu di mana tahun kita tengok tahun 2013 kita melakukan 4 year circle, expected naik, kemudian kita akan drop. So drop itu apakah persamaan pergerakan price ni dengan current price, iaitu Bitcoin drop awal tahun pertama bearish, iaitu tahun 2014, expected price itu drop, ataupun 2013
price drop sebanyak 50% yang ini, kemudian price rebound balik pergi ke resistance ke kawasan ini. So sama yang berlaku now untuk BTC dengan current price, iaitu BTC di 44k ataupun 43k untuk anda tengok kali ini. Bitcoin daripada 69 kalau ikutkan current price jatuh 50%, now expectation dia akan retest balik ke major resistance sebelum dia akan drop lagi ke bawah. So inilah data yang Zul disebabkan kenapa Zul sedikit bearish untuk pergerakan sekarang, expectation untuk short term untuk bearish. So kalau kita tengok juga untuk di itulah kata tahun 2013, kita tengok dekat tahun 2017. So sama juga 2017 alpukat yang berlaku, price buat mega pump, kemudian price drop sebanyak 42% kat sini. Kemudian apa yang berlaku, price regain balik untuk ke major resistance, iaitu swing high to swing low. Kita akan ada major resistance di kawasan ini. Tengok macam mana price itu sampai saja major resistance, buat higher high, lower low, higher low, dan price terus ke bearish market untuk continuous another 2 years bearish market sebelum kuartal 2021 melakukan peningkatan. So untuk tahun ni, adakah pergerakan itu boleh berlaku? Yes, pergerakan itu still boleh berlaku. Expectation untuk tahun ni kita tengok price dah naik sampai ke kawasan 69. Now price kuartal sedang retrace sebanyak hampir 56%. So untuk kali ni apakah akan berlaku untuk Bitcoin? Expectation price akan buat balik naik ke atas untuk sampai ke punya major resistance ni sebelum dia melakukan another drop untuk continuous kita punya bearish market, iaitu tahun 22, 23, 24, sebelum tahun 25 kita akan nampak huge pump balik seperti mana kita tengok tahun 2017 dan tahun 2021. So itulah expectation kenapa Zul sedikit bearish untuk short term. Short term tu pun expectation akan berlangsung sama 5 tahun, tapi short term itu adalah bearish. Pergerakan bearish ini adalah pergerakan yang Zul tunggu-tunggukan untuk buy sebanyak boleh Bitcoin di kawasan around 20k ni adalah kawasan Fibonacci. Expectation Bitcoin boleh jatuh dalam 80% ikutkan base in history. Bitcoin jatuh sekiranya dalam bearish market yang ini jatuh 84%, yang sebelum ini Bitcoin jatuh sebanyak dalam 85%. So meaning kita expectation untuk sekiranya still lagi follow data 4 year circle, iaitu kita akan expectation Bitcoin boleh jatuh 8%. 80% kita akan expected price jatuh dalam 11 ataupun 10k USD dollar. So itulah berdasarkan data. So itulah disebabkan data yang membuatkan Zul sedikit bearish quarter short term bearish market. Tapi bearish market itulah yang Zul tunggu-tunggukan untuk expectation Zul akan invest lagi sebanyak boleh, dan Zul akan buy monthly Bitcoin, Ethereum dan beberapa altcoin major yang lain. Zul akan buy untuk long term punya holding, untuk prepare untuk tahun 2025 untuk mega buran. So itu adalah kenapa data yang Zul hopefully anda faham kenapa Zul sedikit short term bearish market. Tapi short term bearish market ni lah sebagai Zul nampaklah satu opportunity untuk Zul buy more deep di bawah untuk harga sebelum mega buran expected next punya pump. So itulah pergerakan 4 year circle. Hopefully anda faham kenapa Zul sedikit bearish dalam market. Now adakah Zul bullish? Yes, Zul bullish untuk long term. Memang kita akan bullish. Expectation tahun 25 4 year circle baru akan start. Kita akan naik melakukan pump. Berapa price? Seperti mencakap opportunity bearish ini jatuh kawasan ni 2 tahun bearish market adalah opportunity untuk kita buy sebanyak boleh aset, kumpul sebanyak aset yang boleh untuk expectation prepare tahun 25 untuk naik melakukan peningkatan yang drastik. So itulah kata more long term. So adakah ada opportunity lagi untuk Bitcoin terus melakukan kenaikan sebelum kuartal bearish market? Yes, disebabkan expectation kita market untuk tahun lepas, start tahun 2021, market Bitcoin telah berubah. Kuartal tak macam kata dulu. Sebab apa? Ikutkan tahun 2013, 2017, 2013 dan expected tahun 2011 adalah kata buyer yang sama. Tahun 2021 kita ada news buyer, dan buyer inilah buyer yang kata memiliki keupayaan membeli yang banyak. Contoh sebab apa? Kita ada negara dah Ecuador dan banyak lagi negara-negara start untuk buy whole Bitcoin. Kemudian kita ada juga company-company besar seperti MicroStrategy, Tesla. Kata inilah buyer-buyer yang besar yang mempunyai kata dana yang besar untuk buy untuk kata Bitcoin, to holding Bitcoin dengan banyak. So meaning untuk tahun ni kita sebenarnya untuk 4 year circle kita dah start tak follow seperti 4 year circle sebelum ini, di mana supposedly tahun 2021 iaitu di sini
bulan 11 sepatutnya kita ada lagi huge pump untuk naik atas. Sebab apa huge pump? Duk ekspektasikan seperti mana tahun 2017, iaitu price nanti tu akan tunjuk ke anda, iaitu ni 2017 seperti mana price itu bearish market sama 2016, kemudian 2017 naik sampai 4.2, price naik sampai 4.2, ini kita tengok 4.2, kemudian price retrace sebanyak 50%, 42%. Kemudian price expected bulan 11, bulan 8 barulah price tu melakukan hyper price yang sebenar, iaitu sebelum hujung tahun barulah melakukan bear run market. So, untuk tahun ni kita tak nampak pergerakan yang ini. Kita tak nampak pergerakan yang zul bulat ini. So, meaning apa yang berlaku untuk tahun ni, tahun 21 ialah price sampai di kawasan ini, tapi aku terus berlaku rejection. Sepatutnya kita melakukan peningkatan. So, itulah data pertama yang kita tengok kuartal buat pertama kalinya Bitcoin tak follow kata rentak seperti mana 4 year circle. So meaning, adakah tahun ini berlaku circle yang baru, bukan lagi 4 year circle? So ada teori untuk berlaku 5 year circle untuk Bitcoin. Disebabkan apa? Kalau tengokkan tahun ni US market inflation naik untuk tahun bulan 3 7.9, interest rate naik 0.65, dan expectation untuk end of the year interest rate untuk di US akan naik sampai 2%. So meaning apa yang berlaku, US dollar akan sedikit mengukuh, tapi inflation akan more kata naik lagi. Expectation apa berlaku, price akan more, US dollar akan drop. So meaning expectation Bitcoin boleh naik lagi untuk tahun ni, sebelum tahun depan kita tengok mungkin US dollar kembali mengukuh. So meaning apa yang berlaku, so kita ada opportunity untuk Bitcoin melakukan hyper price, iaitu 5 year circle, bukan lagi quarter 4 year circle, iaitu 3 year bearish market dan 1 year bullish market, itulah 4 year circle. Expectation untuk di Bitcoin ada possibility untuk buat quarter 4 baru kata circle yang baru, untuk price akan buat hyper price pump, kemudian price barulah drop untuk kita drop 80% untuk di Bitcoin. So itulah kata potential yang boleh berlaku, tapi data itu tak ada lagi. So now apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh monitor untuk menggunakan data 4 year circle. So itulah tu expectation zone. So untuk apakah tu akan buat tindakan tu punya portfolio, macam cakap di Bitcoin, Zul punya Bitcoin sendiri ataupun Zul punya expected di Bitcoin, sekiranya kita buat Zul hanya menanti pergerakan ni, iaitu higher high, lower low dan higher low. So sebaik saja Bitcoin berada di major resistance 55 dan 60k, apakah Zul akan buat punya portfolio? Zul akan lock semua Zul punya position, semua Zul punya crypto, Bitcoin, semua aset-aset yang Zul ada, Zul akan, iaitu ini aset ni Zul ada. Kalau ikutkan Zul punya portfolio currently untuk hari ni dah 9.3, meaning Zul akan dah regain balik. Tu meaning Bitcoin, Cardano, Ethereum, Terra Luna, FVX, BNB, Polygon, semua chart ini Zul akan lock dalam modal untuk expectation. At least sekiranya price to fail untuk breakout ini, meaning kita akan drop kawasan 20, Zul akan exit position, kemudian Zul akan letakkan stop loss dalam profit. Sekiranya naik, Zul akan more profit. Sekiranya dia drop, Zul akan keluar market dan Zul akan gunakan modal tu untuk hold, untuk tunggu 80% ataupun 60% retracement untuk bearish market, iaitu yang akan berlangsung sebanyak tahun, iaitu 22, 23 dan 24 sebelum 25 ya. Macam juga ni, iaitu data 4 year circle untuk bearish momentum. So sekiranya untuk kita tengok 5 year circle ataupun circle yang baru, tak pasti berapa 5 year, tapi pergerakan baru dalam Bitcoin, iaitu circle movement baru tu, kita perlu breakout kita punya box purple ni, iaitu breakout dalam 60 lebih 61. Sekiranya kita breakout ni, meaning kita ada potential untuk price tu sedang memberitahu kita, iaitu price akan buat high baru lebih daripada 70. So meaning macam tadi, price sampai kawasan ni, Zul lock Zul punya stop loss dalam profit. Kemudian sekiranya price tu naik lagi, Zul akan kuartal tengok ke mana good position buy, iaitu Zul akan swing high to swing low 1.6 kita expectation price tu boleh berada di kawasan 90k. Sebaiknya price sampai 90k, apa yang Zul akan buat, Zul akan move kan Zul punya stop loss kawasan tadi, Zul akan move above high iaitu expectation di kawasan 70k. Sekiranya dia drop bawah, Zul akan exit semua position. Sekiranya dia naik lagi, iaitu ada potential untuk sampai ke 4.2 expectation kita boleh sampai dalam 180, iaitu 180 dolar untuk long term punya expectation. Another pergerakan movement ataupun another circle yang baru untuk Bitcoin sebelum kita masuk dalam betul-betul dalam bearish market 80%. Sekiranya kita drop daripada 180 dan kita terus masukkan dalam bearish market, iaitu circle yang baru 80%, kita akan expect price tu akan jatuh balik dalam kawasan almost dalam 30k. So meaning
Ini adalah kuartal pergerakan yang Zul sedang monitorkan untuk pergerakan kuartal forex circle. Adakah boleh berlaku? Yes, kita tak tahu lagi, data ini tak pasti. Cuma data ini boleh berlaku sekiranya first confirmation kita, iaitu false confirmation adalah sebaik saja Bitcoin break kita punya major resistance ni, iaitu 66, meaning kita akan expected price akan buat all time high baru. All time high yang pertama kita akan expected 61, break 61, meaning kita akan expected terus ke 4.2 dalam 188 sebelum dalam bearish market. So itulah expectation tu sekarang. Untuk short term, yes, Zul bearish. Untuk long term, yes, Zul bullish. Dan untuk ada satu lagi mode, iaitu tengoklah ada opportunity untuk Bitcoin buat circle yang baru. So untuk current punya plan memang tu akan stick, iaitu wherever price sampai kawasan ni, tu akan lock semua tu modal. Even kalau dia drop sikit, kemudian stop loss dan terus melakukan kenaikan, tak masalah. Itu hanya rezeki tu yang ada. Sebenarnya tu akan tunggu another, tu akan prepare balik modal untuk tunggu kuartal 50%, 60% retest semua untuk Bitcoin, dan tu akan masuk balik position untuk long term. So guys, rasa itu saja untuk hari ni, untuk expectation untuk anda apakah akan berlaku di Bitcoin untuk long term, short term dan medium term. Untuk expectation hopefully kita 5 circle. Kemudian apakah akan berlaku di BTC, expectation untuk BTC. Untuk jika tadi anda boleh tengok review semalam, iaitu yang ni, iaitu malam tadi tu ada reviews kan untuk kata poin penting untuk bull dan bear, manakah arah pergerakan untuk more short term atau pergerakan 4 year circle, untuk 4 hours punya chart. So untuk currently kita tengok price tu berada dah pun kuartal berada sekarang ni, kuartal buat reaction dengan kita punya middle ini. So meaning untuk malam ni mungkin anda tengok, masa anda tengok video tu, expectation mungkin price tu dah berada di kawasan 44. So meaning bila sampai kawasan ni, siapa yang dah buy untuk close sedikit position boleh ambil sikit profit ataupun modal. Sebab kalau drop lagi kawasan ni, kita boleh buy lagi untuk long term ataupun untuk DCA. So guys, rasa itu saja untuk kali ni. So please like, please subscribe, share kepada lain. So kalau anda nak data-data lebih terkini, anda boleh join punya YouTube membership, iaitu dengan pergi Zul punya channel, klik saja button join, kemudian after anda klik button join, anda akan jumpa home, video, playlist, community dan membership. Dalam membership ni anda klik saja membership ini. Dalam membership ni akan ada link untuk ke group Discord channel. Sebab apa Discord channel memang tu ada share banyaklah kuartal expectation, dia akan share kepada beberapa info-info terkini dan expected info-info yang kuartal terkini sekiranya apa yang berlaku ataupun ada confirmation untuk di Bitcoin nak naik ataupun nak turun. So guys, rasa itu saja untuk hari ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.